Bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan Syahmina Sution dan juga tetamu saya hari ini untuk kita berkongsi kepada anda tentang pelaburan syariah dan juga ESG. Kita perkenalkan terus iaitu Puan Azdini Nur Azman, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment Management Berhad. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Sihat ya? Irfan, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tenaga yang kita mahukan untuk terus berkongsi kepada masyarakat di luar sana tentang pelaburan syariah dan ESG. Kita terus nak bertanya kepada Puan dari segi kelebihannya. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia melabur pelaburan batu syariah dan juga ESG. Sebelum itu kita nak tahu juga ESG itu stands for apa? Ya, ESG, Environment, Social, Governance. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita sebelum kita mulakan, tadi saya dengar rakan-rakan saya cerita, ada yang kata yang sebelum ni dari beras, bercerita pasal beras. Betul. Dia ada juga touch on climate change, pertukaran climate. Jadi adakah ESG ni sebenarnya hanya buzzword? Kalau orang kata bahasa Inggerisnya is just atau bahasa Malaysia ni kata shot sendiri saja. Itu bahasa pasar, shot sendiri saja. Adakah itu hanya viral untuk waktu ni? Ya, ataupun ada manfaat itu sendiri? Kan? Ya, sebenarnya tidak. Kalau kita tengok ya, ESG ni bukan hanya pada dana-dana yang kita uruskan, tapi sebenarnya impaknya lebih besar. Sedangkan beras yang makanan asasi kita pun dah terkena juga. Ya, kita kata kekurangan beras sekarang. Ramai orang mencari merata-rata. Mana beras kita? Tak ada. Kenapa? ESG. Baik. Jadi oleh sebab itu kami di BIMB Investment memang akan fokusnya ke arah ESG. Walaupun ada juga dana-dana yang bukan berteraskan ESG tapi syariah compliant. Tapi ESG itu adalah fokus kami untuk sekarang ya. For the last few years. Dan juga ke hadapan. Baik. Jadi apakah kelebihan pelaburan patuh syariah dan ESG? Pertama sekali kalau pelaburan syariah ni sendiri dia sudah berunsurkan etika. Ethics tu kena ada. Jadi itu sudah satu kaki ke dalam the ethical and ESG. Kemudian kita tambahkan lagi unsur-unsur ESG compliant. Ya. Jadi 4 faktor yang boleh dikatakan penting: ketelusan, penilaian dan penyaringan kewangan dan syariah, diversifikasi dan kecairan atau liquidity. Baik. Jadi faktor-faktor itu adalah penting dan semuanya ada pada dana-dana yang berunsurkan syariah dan ESG compliant. Jadi mungkin kita terus bergerak melihat kepada faktor yang pertama iaitu ketulusan. Jadi apa pentingnya konsep ini untuk kita fahami sekarang? Pertama sekali ya, kalau investor-investor masuk dia tanya, apakah yang kami apakah aset-aset yang di bawah dana-dana itu? Dia nak tahu juga. Kalau dulu mungkin dia kata asalkan pulangannya bagus, dia tak kisah. Tapi sekarang investor kita akan tanya, apakah aset-aset yang kami laburkan? Baik. Ya? Jadi itu adalah faktor-faktor yang penting sekarang ni. Jadi kita kena ada ketelusan kerana kita kena bagi tahu dia orang apakah faktor-faktornya, apakah syarikat-syarikat yang kami laburkan dan kenapa. Itu semua kena ada. Ketelusan itu penting sekarang ya. Itu yang pertama berkaitan dengan ketulusan, di mana para pelabur ingin tahu perkara-perkara yang signifikasi dengan apa yang mereka laburkan itu. So dekat mana dan di mana mereka perlu tahu, from A to Z. Kalau kita lihat tentang yang kedua berkaitan dengan penyaringan kewangan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan juga kepada kita sekarang. Kalau bila kita bercakap pasal dana-dana ya, ataupun di bank sendiri, sebelum dia bagi fasilitasi, dia akan tengok apakah kewangan syarikat itu bagaimana. Itu unsur-unsur yang penting. Tapi kita kena lihat secara menyeluruh. Jadi kita lihat penilaian kreditnya sendiri. Selain dari kewangannya, kita juga harus lihat apakah bisnes-bisnes yang dijalankan. Apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Atau adakah dia mempunyai unsur-unsur CSR yang dijalankan. Itu semua adalah penting. Jadi kita gabungkan, kita lihat secara menyeluruh. Tidak boleh hanya pada kewangan saja, tapi secara menyeluruh. Baik. Jadi kalau kita nak katakan individu ini senang untuk melabur, jadi bagaimana kita nak memudahkan penyaringan kewangan itu kepada individu tersebut?
Kalau untuk individu yang melabur itu tidak mengapa. Tapi untuk kita yang melabur dalam syarikat-syarikat itu, sebab ada yang berunsurkan securities, equities ya. Jadi sekarang ni badan-badan penyelia, government sendiri, kerajaan kita sendiri adalah fokusnya pada ESG. Kerajaan, badan-badan penyelia seperti Bank Negara, seperti Securities Commission, ada faktor-faktor yang memerlukan syarikat-syarikat ini ada ESG compliant yang mesti ada. Baik. Jadi itu bukannya sekadar buzzword ya, sekarang memang harus dipatuhi juga ya sekarang. Selain daripada dua faktor utama yang disebutkan tadi oleh Puan, kita nak melihat kepada yang ketiga, iaitu diversifikasi ataupun kepelbagaian. Jadi kepelbagaian yang bagaimana yang kita perlu cakna sekarang ini tentang pelaburan syariah dan ESG? Okey. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, orang selalu kata, don't put all eggs in one basket. Betul tak? Kalau kita letak semua wang kita dalam satu tempat, kalau terbakarlah. Betul. Habis hilanglah semua. Habis semua. Ya? So, kepelbagaian or diversification. Jadi, pada kami sendiri, terpulang pada dana-dana yang mana satu, sama ada equity atau fixed income. Ya? Kita kena ada pelbagaian. Dan kita juga ada limit-limit kita. Tak boleh terlalu banyak dalam satu syarikat. Kena ada limit dia. Jadi itu semua penting untuk to ensure yang bagaimana kita menguruskan itu adalah pada had yang tertinggi, tahap yang tertinggi. Okey, saya difahamkan juga kalau kita melabur patuh syariah dan juga ESG ini lebih mudah untuk dicairkan dana tersebut ataupun liquidity-nya lebih mudah untuk dilaksanakan. Betul ke pemahaman saya sekarang ini? InsyaAllah lebih mudah. InsyaAllah lebih mudah. Kerana kalau dulu-dululah ya, orang kata kalau syariah compliant mungkin 20 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, bila ada unsur-unsur syariah dia kata alah mahal sikit. Jadi susah orang nak beli, kurang sikit. Tapi sekarang dah terbalik. Sekarang ramai yang menghala ke syariah compliant. Sebab kalau syariah compliant ni dua-dua boleh beli. Orang konvensional boleh beli, orang Islamik boleh beli. Jadi dia punya liquidity itu, kecairan dia adalah lebih tinggi. Lebih tinggi. Maksudnya sesuai untuk dua pihak ya, satu untuk konvensional dan juga untuk syariah compliant. Ya, betul. Kalau kita nak lihat kepada maksud dan juga konsep ESG dan juga syariah pelaburan syariah ini, apa yang kita perlu fahami tentang konsep dan juga mungkin manfaatnya kepada kita juga? Kalau ikutkan ya, syariah sendiri adalah ethical. Pada saya, bila kami jual dana-dana syariah compliant ni, ia bukan hanya berunsurkan agama. Sebab syariah compliant sendiri bermakna dia mematuhi etika-etika. Itu adalah penting. Sebab kita tak mau pelabur-pelabur kita kata, saya masukkan duit tapi dilaburkan entah di mana-mana. Kita tahu kat mana. Kita tak tahu kat mana. Ataupun ada yang memang melabur kerana agama untuk syariah ya, untuk orang yang beragama Islam tu, dia kata takkan nak masuk dekat company-company yang buat arak atau yang buat ada kasino. Jadi etika itu penting. Jadi kalau melabur dalam syariah compliant ni yang berunsur syariah, pertama sekali it's ethical. Jadi orang yang bukan beragama Islam pun yang pertama dia fikirkan syariah compliant ni adalah ethical. Ya, itu penting sekarang. Baik. Lagi satu, kalau kita berbalik kepada ESG, saya difahamkan juga telah menggunakan artificial intelligence dalam melaksanakan ESG ini. Jadi di manakah kaedah itu digunakan? Okey, ada beberapa dana kita yang menggunakan artificial intelligence ataupun dalam bahasa Melayunya teknologi kecerdasan buatan. Right. Ada salah satunya is BIGDF1. Jadi kalau teknologi buatan ni dia ada sudah ada parameter-parameternya yang tersendiri. Jadi ini kerjasama dengan syarikat pelaburan di UK. Ya? Jadi kita juga menggunakan antara cara-cara yang bagaimana kita menguruskan pelaburan
adalah menggunakan artificial intelligence juga. Jadi menuju ke tahun-tahun yang depan, forward thinking. The way forward kita akan menggunakan AI lagi. Mungkin contohnya dari segi proses pelaburan dan juga aktiviti penapisan stok juga dilaksanakan menggunakan AI, betul tak? Ya, betul. Kalau penapisan stok, ada yang menggunakan secara tradisional. Kita ada fund manager kita, ya. Tapi ada juga yang menggunakan artificial intelligence. Jadi dia penyaringan syariah dan penyaringan ESG menggunakan artificial intelligence. Secara realistiknya, adakah penggunaan AI dalam kita melakukan proses pelaburan dari segi ESG dan juga pelaburan syariah ini lebih baik digunakan, lebih banyak manfaatnya? Tidak semestinya. Jadi artificial intelligence ni kita hanya it complements. Jadi tak boleh ada, pada saya lah, pendapat saya, tak boleh ada yang berat sebelah begitu. Tapi dia complements. Datang seiring sejalan. Betul, lah ya. Okey. Dan kita nak fahami juga puan sekarang ini antara dana-dana yang patuh syariah dan ESG yang ditawarkan oleh BIMB Investment. Yang ditawarkan oleh BIMB Investment ada 7 dana yang patuh ESG. Right. Salah satunya is BIGDF1. Jadi kita ada yang Global Equity, ada yang Asia Pacific, ada yang teknologi, ada juga yang ESG, sukuk ESG. Dan ada juga yang berunsurkan wakaf, ya, makmur my wakaf tu. Itu dengan kerjasama IBIM, Association of Islamic Banks in Malaysia. 7 jenis. Ya, baik. Dan itu dari segi antara dana-dana yang ditawarkan oleh BIMB Investment dan selaras dengan 40 tahun ulang tahun BIMB. Alhamdulillah, itu dia. Kita membawakan kepada anda tentang konsep pelaburan syariah dan juga ESG yang sangat baik. Jadi gunakanlah peluang yang ada ini untuk mendekati BIMB Investment Berhad untuk sama-sama kita melakukan pelaburan ke arah yang lebih baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azdini Nur Azman, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment Management Berhad.